Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kasih Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, tetamu-tetamu Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, malam ni syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan rahmat dan inayah Allah kita dapat bersama-sama lagi meneruskan agenda kita dalam beribadah kepada Allah fi kulli lailatin min layali Ramadan, tiap-tiap malam daripada malam-malam Ramadan. Hadirin sekalian, bagi orang yang mencari, yang rindu dengan ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rindu dengan ibadah, maka 10 yang terakhir ini di antara hari-hari dan malam-malam yang sangat hebat. Kita bimbang dan kita takut, hadirin sekalian, kalau-kalaulah manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yaghfir lahu ab'adahu Allah, orang yang dia sempat, dia dapat Ramadan, sebulan dia bersama dengan Ramadan, ketika mana dia menadah tangan ke hadrat Allah minta Allahumma ballighna Ramadan, lalu Allah sampaikan dia dalam bulan Ramadan. Bila mana sampai bulan Ramadan, kata Nabi, dia tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya tidak berkurang, takwanya tidak menyubur, iman tidak bertambah. Maka orang ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang dijauhi oleh Allah daripada rahmat dan pengampunan Allah. Ini yang paling kita bimbang, hadirin sekalian. Sebab itu hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa sebut dan sebut dan sebut, sehingga Nabi ulang ketika mana Nabi membaca khutbah di akhir bulan Syaban, minggu yang terakhir untuk masuk bulan Ramadan. Nabi pesan berkenaan dengan bulan Ramadan, ayyuhan nas, qad yadhillukum syahrun karim wa mubarakun syahrun wa fihi lailatul qadr. Antara yang Nabi sebut, hadirin sekalian, Nabi peringatkan kepada umat bahawa akan datang pada kamu suatu bulan yang hebat, yang sangat mulia. Sahabat-sahabat menunggu dengan penuh kerinduan. Apakah yang Nabi cerita dalam bulan Ramadan, tuan-tuan? Sehingga Nabi pesan dan wasiat, taharrau bi ashril awakhir bi lailatul qadr fi ashril awakhir min Ramadan, atau kama qala, bersemangatlah, kata Nabi, cari sungguh Lailatul Qadr pada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Mengapa Nabi pesan sedemikian, hadirin sekalian? Mengapa Nabi sebut berkali-kali tentang Al-Qadr? Kerana umur umat Nabi tidak panjang, tuan-tuan. Hasada ummati baina 60 wa 70. Kata Nabi, umat aku akan diketam ketika mana umurnya 60 hingga 70. Kebiasaan umat aku akan balik bertemu dengan Allah sekitar 60 dan 70, hadirin sekalian. Sebab itu anugerah Al-Qadr tidak diberi kepada mana-mana Nabi dan Rasul, tidak dianugerahkan kepada mana-mana umat, melainkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyamai lebih kurang 1000 bulan yang lain, hadirin sekalian. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala kirim salam, Allah utuskan
malaikat Jibril, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam daripada Allah tiap-tiap malam hadirin sekalian sehingga terbit fajar. Allah rindu dengan hamba-hamba, tangan hamba-hamba yang menggapai berdoa kepada Allah. Allah rindu dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Maka inilah di antara kalau orang yang rindu dengan segala ganjaran, pemburu ganjaran daripada Allah, tuan-tuan. Allah seru dari langit, man baghiyal khair fa aqbil, faman baghiyash syarr fa aqsir. Orang-orang yang memburu, yang suka, yang seronok dengan kebaikan, telah tiba masanya. Hadirin sekalian, mana lagi malam-malam sebagaimana Ramadan al-Mubarak. Sebab tu fasal yang ketiga, kita bimbang dan kita takut ketika mana kata Nabi SAW, wa akhiruhu atqun minan nar, ketika mana Allah nak membebaskan hamba-hambanya daripada kekangan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita tak selamat, tuan-tuan, kita bimbang dan kita takut bagaimana yang Nabi menangisi, tuan-tuan, ketika mana datangnya Jibril alaihissalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Jibril datang dengan Nabi. Jibril dalam keadaan yang sangat gusar. Tidak pernah Jibril datang bertemu Nabi dengan wajah yang demikian. Sehingga Nabi tanya, wahai Jibril, mengapa kamu demikian? Kamu datang kepada aku dengan perasaan yang sedih, aku tengok dengan wajah yang sedih. Lalu jawab Jibril, ya Muhammad, aku datang bawa perkhabaran daripada Allah bahawa neraka sedang dinyalakan, ya Muhammad. Allah, tuan-tuan, neraka dinyalakan. Lalu Nabi bertanya Jibril, wahai Jibril, tolong cerita pada aku sifat neraka, Jibril. Siapa penghuni neraka, Jibril? Tolong cerita. Lalu Jibril menceritakan kepada Nabi SAW, tuan-tuan, azabnya neraka Allah. Allah bakar, Allah nyalakan neraka, tuan-tuan, 1000 tahun. Api yang berwarna putih, kata Jibril. 1000 tahun dipanjangkan lagi berwarna merah. 1000 tahun lagi dipanjangkan sehingga menjadi hitam kehitam-hitaman. Api inilah yang akan membakar segala isi perut, segala isi neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Lalu Jibril menceritakan dengan Nabi berapa pintu neraka Allah, siapa penghuninya. Sampai tingkatan yang ke-6, tuan-tuan, Jibril berhenti. Nabi kata, wahai Jibril, mengapa kamu berhenti? Kamu kata neraka ada 7 pintu. Mengapa sampai yang ke-6 kamu berhenti, wahai Jibril? Lalu Jibril menceritakan, ya Muhammad, yang ke-6 ini neraka Jahannam, ya Muhammad, yang isinya merupakan umat engkau yang derhaka dan berdosa besar, Muhammad. Allah, tuan-tuan. Nabi tak pernah terbayang umat dia akan masuk neraka, tuan-tuan, sehingga menyebabkan Nabi menangis dan Jibril juga menangis. Tak sampai hati Jibril nak cerita dengan Nabi, tuan-tuan. Bila mana Jibril menceritakan, Nabi menangis. Teresok-esok Nabi menangis, Jibril menangis. Lalu Nabi pulang ke rumah, Nabi tidak keluar-keluar, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala, sahabat pelik tengok Nabi. Lepas mana bertemu dengan Jibril ini, Nabi tak balik sebagaimana balik biasa, tuan-tuan. Nabi tak sembang dengan sahabat. Cuma Nabi pergi semayang berjemaah, Nabi balik, pergi jemaah, Nabi balik. Sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi rumah Nabi selepas 3 ayam, 3 hari, tengok perangai Nabi pelik sebagaimana biasa, tuan-tuan. Lalu Abu Bakar pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri salam, Nabi tidak jawab, Nabi tidak buka pintu, tuan-tuan. Keesokan hari Umar Al-Khattab pergi lagi, ketuk pintu, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Nabi tak buka pintu, tuan-tuan. Hari ketiga Salman Al-Farisi datang lagi, suasana yang sama, Nabi tidak buka pintu. Terduduk sahabat, tuan-tuan, apa yang dah kena dengan Rasulullah, sehingga mereka datang ke rumah Fatimah. Wahai Fatimah, tolong tengok baginda sallallahu alaihi wasallam,
apa dah terjadi dan apa yang kami buat sampai Nabi tak nak menemui kami. Lalu bila mana Fatimah ketuk pintu, ya Rasulullah, saya ni Fatimah ya Rasulullah. Dibukanya pintu tuan-tuan, ketika mana Nabi sujud terlalu panjang, berair mata Nabi SAW. Rupa-rupanya Nabi bermunajat dengan Allah supaya umatnya diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Sebab itu kita bimbang dan kita takut. Imam kita baca dalam ayat-ayat tadi, tuan-tuan, di antara sifat neraka Allah, penghuni neraka Allah bila mana dimasuk dalam neraka Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah, tuan-tuan, tiap-tiap kali masak daging-daging, tiap-tiap kali hangus kulit-kulit orang yang masuk neraka Allah, Allah kata baddalnahum juludan, kami tukar dan tukar dan tukar. Tuan-tuan, tidak mati dan tidak hidup. Juludan ghairaha liyadhuqul azab, kami tukar. Dan ayat ini telah dikaji oleh seorang saintis Thailand, tuan-tuan. Ditukar. Rupa-rupanya yang Allah bakar sel, tuan-tuan. Sel yang sakit ketika mana nak habis nyawa bila mana terbakar dan dibakar. Sel itu yang Allah tukarkan supaya dirasai liyadhuqul azab, supaya kamu rasa azab siksaan neraka Allah. Allah, tuan-tuan, sampai saintis ini peluk Islam. Hebatnya ayat Allah, tuan-tuan. Sebab itu orang yang balik pada Allah, Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 40, tuan-tuan, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang yang mendustai ayat-ayat Allah, sesungguhnya orang yang mendustai tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak percaya, bukan sekadar tak percaya, wastakbaru anha, besar kepala pula kata Allah, takabur pula mereka dengan Allah. Hadirin sekalian, la tufattahu lahum abwabus sama, Allah kata ruh mereka tidak akan sampai pada Allah, ditutup pintu-pintu langit, tuan-tuan. Sedangkan jiwa orang beriman, roh orang beriman bila mana mati, tuan-tuan, roh kita akan naik bertemu dengan Allah. Malaikat-malaikat akan bawa iring roh orang-orang beriman, tuan-tuan. Pintu langit terbuka. Roh orang-orang yang mendustai Allah, yang engkar dengan Allah, roh mereka tak sampai. Yang kedua kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk syurga Allah, melainkan mereka bertaubat di atas dunia, kan, tuan-tuan, balik dengan kufur pada Allah, mereka tidak akan masuk syurga Allah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah masuknya unta dalam lubang jagung, baru boleh masuk. Tuan-tuan, unta boleh masuk lubang jagung lah. Allah syibih dalam ayat ni menceritakan kepada orang kafir, boleh nak masuk syurga Allah bila mana unta masuk lubang jagung. Dok munasabah langsung, tuan-tuan. Jari kelingking kita tak boleh nak cocok lubang jagung. Macam mana Allah buat perumpamaan dengan unta? Bila mana unta masuk lubang jagung, kamu boleh masuk syurga. Bermakna ayat ni Allah nak cerita pada orang kafir, sangat mustahil untuk kamu masuk syurga Allah. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita bergembira sebagai orang beriman kepada Allah. Kerana lepas daripada ayat tu, tuan-tuan, daripada ayat 40 sampai ayat yang ke-51 surah Al-A'raf, tuan-tuan, Allah cerita terlalu hebat supaya orang kafir yang engkar pada Allah sedar ketika mana berada di atas dunia, bertaubat dengan Allah. Dan juga istimewanya orang yang beriman, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hadirin dikasih lagi dirahmati Allah, kita masih ada 8 hari 7 hari lagi, kan, tuan-tuan. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang rindu dengan Allah, tuan-tuan,
Mereka akan mencari tiap-tiap malam di akhir-akhir Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan, di Lembah Kelang kawasan kita, masjid-masjid hidup 10 terakhir tuan-tuan, kita bertebaranlah, kita mencari. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita bertemu dengan Al-Qadar. Kita cari tuan-tuan, kerana kita bimbang kalau nanti kita menjadi orang-orang yang menyesal sepanjang tahun. Lepas Ramadan kita akan menjadi orang yang menyesal. Habis Ramadan, saya dah habis lagi Quran. Saya tak baca 2 pipi je baru habis Quran. Saya tak terawih 8 kali je terawih Ramadan. Saya dulu tak pernah lagi qiyamul lail, tak sempat nak qiyamul lail. Ini orang yang rugi, kata tuan. Habis Ramadan kita akan memikirkan tahun hadapan kita belum tentu lagi jumpa tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila mana bertemu dengan Ramadan, ini merupakan di antara bulan yang sangat hebat yang Allah kurniakan ganjaran yang hebat. Sehingga Nabi SAW menceritakan setiap inci, walaupun benda tu benda sunat tuan-tuan, Nabi sentiasa sebut dan Nabi sentiasa sebut. Dan apa yang kita bicarakan tiap-tiap malam dalam kuliah juga tuan-tuan sama juga. Kita berbicara tentang kelebihan Ramadan, ganjaran daripada Allah. Ini juga yang disebut oleh Nabi SAW. Antara yang Nabi kata, barang siapa yang memberi orang yang berpuasa itu kenyang, barang siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, kata Nabi, mereka diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tusqi, dan diberi minum oleh Allah Ta'ala min haudi. Nabi kata bagaimana Allah akan anugerahkan kepada orang yang mengenyangkan orang yang berpuasa. Di akhirat kelak mereka diberi minum daripada telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurbatan la yazma'u ba'dahu abada. Sekali minum maka dia tidak akan haus buat selamanya tuan-tuan. Hatta yadkhulul jannah, sehingga dia masuk syurga, kata Nabi. Allah. Tuan-tuan, hari ini kita telah buat paling-paling kurang anak-anak kita tuan-tuan. Saya petang semalam dengan anak-anak yatim dekat Paya Jaras dalam tuan-tuan. Saya tengok takwim sebulan, tidak ada miss, semua ada orang support. Allah tuan-tuan, seronok kita tengok. Alhamdulillah. Betapa kita nak meraih ganjaran daripada Allah. Apatah lagi anak-anak yang seumpama ini tuan-tuan. Lalu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menyatakan, ya Rasulullah, kami tak semua dapat memberi orang lain berbuka puasa, ya Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi tidak cerita masalah menu apa, Nabi tak cerita apa makanan yang kita masak. Nabi sebut barang siapa yang mengenyangkan, barang siapa mangfattara sa'iman, barang siapa yang membuka puasa orang lain. Masya Allah, tabarakallah hadirin sekalian. Walaupun dengan secawan susu, walaupun dengan sebiji buah tamar, walaupun dengan seteguk air sejuk, kata Rasulullah, sudah memadai untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah. Hadirin dikasih lagi dirahmati Allah. Maka marilah sama-sama hadirin sekalian, di akhir Ramadan, hari-hari terakhir ini tuan-tuan, kita merasai sebagaimana sahabat merasai ketika mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kewafatan Rasulullah, sahabat yang ramai dalam keadaan ada yang nak cabut tuan-tuan, ada yang nak kembali balik kepada agama asal, ada yang nak murtad, yang baru-baru peluk Islam. Termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak boleh menerima kewafatan Rasulullah kerana cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita di akhir Ramadan sama juga. Sebab itu disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu taala, man kana ya'budu bi Ramadan fa inna Ramadan qad madha. Barang siapa yang beribadah dengan Ramadan, yang beriman dengan Ramadan, maka Ramadan akan balik dan berlalu. Tuan-tuan, 7 hari Ramadan akan balik tuan. Ramadan tidak akan datang. Tahu hadapan kalau kita panjang umur, kita jumpa lagi dengan Ramadan tuan-tuan. Wa man kana ya'budu billah fa innallaha hayyun wa la yamut. Barang siapa yang beriman dengan Allah bukan kerana Ramadan, kerana Allah,
lalu Allah tetap hidup dan tidak akan mati selamanya. Hadirin sekalian, kata-kata ini disebut oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mana saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kala mana sahabat-sahabat menangisi, tuan-tuan, Abu Bakar tidak menangis sebagaimana sahabat pada waktu itu, tuan-tuan, kerana beliau telah menangis sebelum daripada itu. Abu Bakar pernah menangis ketika mana Hajjatul Wada bersama-sama dengan Nabi. Ribuan sahabat yang turun daripada Madinah datang ke Mekah, tuan-tuan, ketika mana Nabi berkhutbah wada di lemah Urainah di atas belakang unta, tuan-tuan, turunnya ayat daripada Allah, ayat yang ketiga yang keempat surah Al-Maidah, ketika mana Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah, tuan-tuan, turun ayat ni sahabat gembira. Lama dah sahabat rindu. 13 tahun kota Mekah, 10 tahun kota Madinah, tuan-tuan, baru Allah kurniakan, baru Allah sebut pada hari ini aku sempurnakan Muhammad. Allah, di saat ini Abu Bakar menangis, tuan-tuan. Teresok-esok Abu Bakar menangis. Lalu sahabat tanya, ya Abu Bakar, limadha bakait? Sebab apa kamu menangis wahai Abu Bakar ketika mana kita berseronok dakwah yang dibawa diterima dan Allah sebut kesempurnaan dan Allah redha Islam satu-satunya agama? Abu Bakar kata, apa tuan-tuan? Wahai sahabat, bila mana turunnya ayat penyempurnaan syariat, sesungguhnya Allah nak ambil Nabi balik dah. Allah, tuan-tuan. Abu Bakar panjang akal, tuan-tuan. Bila mana siap kerja semua sekali, Allah nak ambil Nabi SAW. Kita tidak lagi lama dengan Rasulullah. Rasulullah bakal pulang, dan waktu itu tidak ada lagi datang Nabi akhir zaman, tuan-tuan. Sebab itulah bila mana sahabat dengan derayan air mata, Umar tak percaya, lalu masuk ke kamar Nabi, tengok terbujur kaku Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad tidak mati. Allah mengangkat Nabi sebagaimana Allah angkat Nabi Isa. Barang siapa yang mengatakan Muhammad wafat, aku pancung tengkok dia. Tuan-tuan, tak ada seorang sahabat berani pergi. Tak ada seorang berani nak bertetang mata dengan Umar, tuan-tuan, melainkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pergi menggosok jiwa dada Umar. Tak mampu juga, tuan-tuan. Hebatnya sahabat rindu dengan Rasulullah. Sehinggalah pada pagi itu, tuan-tuan, pada pagi kewafatan Rasulullah, sahabat-sahabat dengan terkedu dengan tangisan. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Bakar, selepas mana kewafatan Rasulullah, aku tidak akan lagi menjadi Bilal. Aku tidak mampu nak sebut kalimah Muhammad ketika mana aku azan wa asyhadu anna Muhammadan. Tuan-tuan, aku tak mampu nak sebut, wahai Abu Bakar. Demi Allah, aku tidak akan menjadi Bilal lagi selepas daripada ini. Berlalu, tuan-tuan. Umar tak percaya pada waktu itu, menepis lagi tangan Abu Bakar. Sehingga waktu zuhur, tuan-tuan, Abu Bakar minta Bilal azan buat kali terakhir. Kerana Bilal minta dengan Abu Bakar, selepas daripada ini, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, aku nak berhijrah, nak bermusafir. Aku tak nak duduk lagi di Madinah. Rindu sahabat dengan Nabi, tuan-tuan. Lalu ketika itulah bagaimana selepas daripada sembahyang zuhur, Abu Bakar naik atas mimbar, tuan-tuan. Lalu Abu Bakar membaca ayat. Ayat inilah yang telah menyebabkan hati Umar terduduk, tuan-tuan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mati aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Ayat ni, tuan-tuan, dibaca oleh Abu Bakar
Tidaklah Muhammad melainkan dia seorang utusan Allah yang berlalu sebelum daripada Muhammad nabi-nabi dan rasul yang ramai. Apakah kalau Muhammad mati atau dibunuh, kamu akan berpaling ke belakang? Tuan-tuan, bila mana Abu Bakar membaca ayat ni, Abu Bakar baca, Umar terdengar. Melihat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, adakah yang kamu baca tadi Al-Quran, wahai Abu Bakar? Allah. Bila mana dia tahu yang Abu Bakar baca tadi Al-Quran, baru terduduk dia, tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya mu mati Muhammad sebagaimana orang lain mati. Baru dia menerima kenyataan, tuan-tuan. Inilah di antara kehebatan Rasulullah tinggal sahabat, tuan-tuan. Rindu mereka sangat hebat, sehinggalah sahabat-sahabat bertebaran pada waktu itu. Rindunya mereka dengan Bilal bin Rabah, sehingga di zaman Khalifah Umar diperintah supaya dicari Bilal bin Rabah, bawa balik ke Madinah. Lama tak dengar suara azan dia. Tuan-tuan, suara Bilal bukanlah sedap sangat, tuan-tuan, tetapi memukau penduduk langit. Setiap kali dia semayang, dia azan, 70,000 orang malaikat solat bersama Nabi. Allah. 70,000 orang malaikat solat bersama Nabi, dengar suara Bilal. Zaman dia tidak ada mikrofon, tuan-tuan. Bila mana azan panjang atas apa, duduk atas sutah masjid, tuan-tuan. Inilah Bilal bin Rabah. Lalu bila mana dibawa ke Madinah, Umar kata, wahai Bilal, lama dah kami tak dengar suara kamu, Bilal. Tolong azan, Bilal. Bilal kata, tidak mungkin, wahai Umar. Aku sudah berjanji, aku tidak akan jadi Bilal lagi selepas mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah aku keluh untuk mengatakan Muhammad dalam kalimah azan. Tuan-tuan, ketika itulah dua orang cucu Rasulullah, Hasan wal Husain. Hasan wal Husain datang, ambil tangan Bilal dan kucuk. Pakcik Bilal, lama kami tak dengar suara pakcik. Tolong azan pakcik, tolong. Tuan-tuan, Bilal kata apa? Wahai Hasan wal Husain, kalau kamu berdua tidak mendesak aku tidak akan azan. Tetapi kerana engkau dua orang ini cucu Nabi yang sangat aku kasih dan aku rindu, lalu aku akan azan, wahai Hasan wal Husain. Tuan-tuan, dia azan tetapi tidak habis sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suaranya tersekat, tuan-tuan. Berapa lama? Sudah lama Nabi pergi, tetapi cintanya sangat mewangi, tuan-tuan. Inilah yang kita juga, tuan-tuan, pengajaran. Maka berlalu, tuan-tuan, tempoh yang sangat panjang, sehingga Umar Al-Khattab menakluk kota Baitul Maqdis, tuan-tuan, dan telah membawa sahabat-sahabat yang masih ada berkumpul di atas Bukit Golan, yang hari ini menjadi saksi, tuan-tuan, kejahatan kebiadaban Yahudi laknatullah. Bukit Golan itu pernah Sayyidina Umar kumpul sahabat, dan dia pernah panggil Bilal bin Rabah untuk azan, tuan-tuan. Juga dengan suasana yang sama, dia tak mampu nak lafazkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, ini kecintaan. Maka marilah sama-sama kita dengan Ramadan juga, tuan-tuan. Nak berakhirnya Ramadan, kita rasa pilu, tuan-tuan, rasa sedih. Kalau dosa kita tidak lagi diampun oleh Allah. Kalau kita malam-malam, ada lagi malam-malam kita yang lalai dengan Allah. Kita bangun, kadang-kadang kita berjalan pukul 3 pagi, tuan-tuan. Lagi ramai kawan-kawan kita yang borak-borak konsum, kadang-kadang kedai-kedai makan. Tuan-tuan, adakah tidak merasai kelebihan Ramadan yang sangat dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala akan hamba-Nya yang sentiasa mencari? Dan inilah yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang kita buat bukan untuk makan di dunia, kan, tuan-tuan. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ini, tuan-tuan, bagaimana Allah sebut kepada orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa amilus solihat la tukallifu nafsan illa wus'aha. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
Allah tahu kekuatan kita, tuan-tuan. Allah tidak taklif melainkan yang sekadar kemampuan kita. Ya. Maka marilah sama-sama kita buat. Mudah-mudahan di akhirat, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka ni ahli syurga, kata Allah. Mereka kekal di dalamnya. Maka duduk dalam syurga Allah sebut apa, tuan-tuan? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Dalam syurga kita tak fikir apa dah, tuan-tuan. Allah cabut segala kerisauan, kepenatan, keresahan yang kita duk fikir atas dunia. Banyak perkara kan, tuan-tuan, masalah. Isteri tak sihat, anak tak sihat, mak kita meninggal, duit tak cukup, tuan-tuan. Masalah yang banyak di atas dunia. Tetapi dalam akhirat, dalam syurga Allah, Allah buang segala masalah. Mengalir anak-anak sungai yang hebat dalam syurga Allah. Ini perhiasan-perhiasan yang Allah sebut. Lalu apa yang kita ucap, tuan-tuan? Kalau kita di antara ahli syurga, kita jawab apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana. Ya Allah, terima kasih, syukur ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah kurniakan hidayah buat kami di dunia. Dengan hidayah pada hari ini kita dapat berada dalam rumah Allah, tuan-tuan. Kita dapat hidupkan qiyam tiap-tiap malam dengan tarawih dan seumpamanya. Maka ini kelebihan yang hebat. Dan di dunia juga kata Allah, ketika mana kamu hantar, laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Kamu hantar kami dengan rasul-rasul dengan kebenaran. Lalu Nabi ajar kami dan kami beriman. Maka di akhirat kelak, tuan-tuan, datang suara daripada Allah, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah diseru kepada orang yang beriman, ambillah ni syurga engkau. Uristumuha, kami wariskan kepada orang yang beriman. Disebabkan kamu kerja kuat di atas dunia, hari ini ambil. Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, penuh dengan kenikmatan inilah yang kita nak, tuan-tuan. Kerana Nabi sebut lisaimi farhatan, ya, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun indal fitr wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua inilah yang kita bicarakan ini, tuan-tuan. Yang kedua, saat kita bertemu dengan Allah, lalu Allah menyatakan kepada kita dengan suara yang lunak, tuan-tuan, dengan suara yang cantik datang, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah, tuan-tuan, maka duduk dalam syurga Allah kita dapat ganjaran sebagaimana janji-janji Allah. Kita duduk dalam syurga Allah, orang kafir duduk dan engkar duduk dalam neraka Allah. Tuan-tuan, waktu tu bagaimana? Kita tanya penduduk neraka Allah. Wa nada ashabul jannati ashaban nar qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Orang dalam syurga seru kepada penduduk neraka, sesungguhnya pada hari ini Allah membenarkan janji-janji buat kami. Kami seronok. Mereka tanya apa, tuan-tuan? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Saudara yang kamu duduk dalam neraka now, betul tak yang Allah beritahu dulu? Allah, tuan-tuan, mereka menjawab, qalu na'am, ya, kami duduk dalam neraka dah. Boleh minum, boleh makan, boleh, tapi berbeza makanan. Di atas dunia dulu kamu makan macam-macam, kamu minum macam-macam. Duduk dalam neraka Allah, bila mana minta dengan Allah, Allah beri, tuan-tuan, beri. Tusqa min ainin aniyah. Bila mana minta, air mata, air yang menggelegok. Yang kedua, air nanah, hamim wa ghasaq.
Dan yang ketiga, air danur, tuan-tuan. Air danur, air yang keluar daripada mayat. Itulah air penduduk neraka Allah. Allah. Ketika mana dia tengok ahli syurga duk minum seronok, tuan-tuan, duk makan seronok dalam syurga Allah, nikmatnya dalam syurga Allah. Nabi sebut sekali makan berbeza dengan suap yang kedua. Seteguk kita minum berbeza dengan teguk yang kedua. Kekuatan Allah kurniakan makan dalam syurga ibarat 100 orang makan. Sebagaimana kita belajar dalam kitab kita Tanbihul Ghafilin. Sifat-sifat ahli syurga ya Allah sebut, tuan-tuan. Lalu mereka tengok, mereka rindu. Lalu mereka kata apa, tuan-tuan? Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Orang dalam neraka bila mana dia tengok dalam syurga nikmatnya, an afidu alaina minal ma', tolonglah tuang kat kami juga air, kami nak rasa. Aw mimma razaqakumullah, ataupun rezeki-rezeki yang lain yang Allah kurniakan kepada kamu, tolong kami nak rasa juga. Allah, tuan-tuan, penduduk syurga kata apa, tuan-tuan? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Berkatalah penduduk syurga, sesungguhnya Allah mengharamkan kedua-duanya kepada orang yang engkar. Tak boleh. Mungkin dulu kita duduk semeja dengan dia, tuan-tuan, kita buat bisnes sama dengan dia, rakan kapal rapat kita, tuan-tuan, mungkin rakan karib kita. Tetapi balik dia masuk neraka, kita masuk syurga, tuan-tuan. Waktu tu kita tak boleh nak menyelamatkan dia, hatta nak bagi satu cawan air pun tak boleh. Innallaha harramahuma, Allah haramkan. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah. Maka marilah sama-sama hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, hari-hari terakhir, kita rebut peluang, tuan-tuan, ketika mana Allah nak membebaskan hamba-hamba yang beriman daripada azab yang sangat dahsyat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita terlepas, tuan-tuan, daripada azab ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan rahmat dan hidayah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita, tuan-tuan, isteri, anak-anak kita, sesiapa sahaja yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, 1/3 malam kita bangun, tuan-tuan, jangan kita lupa kita sebut nama isteri, anak-anak kita, tuan-tuan. Sebut nama-nama mereka. Tengok anak-anak kita yang tidur, tuan-tuan, ketika mana kita gagah-gagahkan 1/3 malam, tuan-tuan, ketika mana Allah Ta'ala kejutkan Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila wa nisfahu aw inqus minhu qalila. Tuan-tuan, turunnya wahyu ni biarlah kita rasakan kita juga. Nabi kejut 1/3 malam, dikejut oleh Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kejut kita juga, tuan-tuan. Kita tengok wajah-wajah isteri, anak-anak kita, tuan-tuan. Sebut nama-nama mereka. Kita sebut nama kawan-kawan kita di mana sahaja berada, tuan-tuan. Khususnya di Asia Barat yang sangat berlaku konflik hari ini, tuan-tuan. Kita tak mampu nak pergi ke negara mereka. Kita hantarlah dengan doa semurni mungkin, tuan-tuan, sekudus mungkin, insya-Allah. Moga-moga Allah selamatkan saudara-saudara kita yang teraniaya di mana-mana, tuan-tuan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastama'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana. Allahumma ja'alna minas sha'imin al-muttaqin wa ja'alna min ibadikal mukhlasin يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبل الله.